Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menunjukkan bagaimana untuk menulis laporan pengalaman keterampilan terdahulu LPKT untuk tujuan pengiktirafan pencapaian terdahulu PPT. Sumber rujukan untuk penghasilan video ini adalah daripada Jabatan Pemuda Kemahiran. Boleh scan QR code ni untuk ke link panduan PPT, panduan untuk menulis LPKT. Apa dia LPKT? LPKT adalah dokumen untuk menunjukkan pengalaman kerja yang selari dengan kehendak NOS. Dokumen itu, pengalaman kerja itu mungkinlah kajian-kajian ataupun kerja-kerja teknikal ataupun penyelesaian masalah yang dilaksanakan di tempat kerja. Kegunaan LPKT untuk PPT ni adalah untuk mendapatkan DKM, Diploma Kemahiran Malaysia, ataupun DLKM, Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia, iaitu DKM untuk level 4 SKM dan juga DLKM untuk level 5 SKM. Sumber-sumber pengalaman yang boleh digunakan adalah seperti berikut. Apa-apa sahaja tugasan yang telah dilaksanakan, ataupun apa-apa projek yang telah dikendalikan, ataupun apa-apa sahaja penyelesaian masalah di tempat kerja yang telah dilaksanakan. Contoh-contoh jenis projek yang boleh digunakan sebagai LPKT iaitu projek sama ada projek teknikal ataupun projek sosial. Projek teknikal yang boleh digunakan adalah contohnya aplikasi, penggunaan aplikasi, pembangunan software, buat hardware, buat projek-projek fizikal. Projek-projek sosial juga pula adalah seperti projek yang berkaitan dengan sumber manusia, projek latihan. Okey. Ciri-ciri laporan. Ciri-ciri laporan adalah seperti berikut. Ia hendaklah mengikut format. Laporan mestilah jelas, mestilah ringkas, mestilah padat, termaktub dalam skop projek tersebut, penulisan yang baik, penulisan yang tepat, khusus, menggunakan tata bahasa yang baik, menggunakan ejaan yang betul. Kandungan LPKT untuk DKM, untuk Diploma Kemahiran Malaysia, minimum kandungan ada 4, iaitu mesti ada pendahuluan, metodologi, penemuan dan analisis, dan juga perbincangan, cadangan dan kesimpulan. Untuk DLKM, minimum 5 kandungan. Yang pertama, pendahuluan, kemudian kajian literatur, kemudian metodologi kajian, yang keempat, penemuan dan analisis, dan yang kelima, perbincangan, cadangan dan kesimpulan. Perkara lain yang perlu dalam LPKT, pengesahan projek. Kita dah pilih projek tu, mesti ada pengesahan projek, surat-surat penghargaan, abstrak, senarai jadual, senarai rajah, rujukan, dan juga lampiran-lampiran yang sepatutnya. Contoh, tajuk projek. Tajuk projek mestilah ringkas dan padat, menggambarkan isi kandungan laporan dan lebih kurang 2 ke 3 baris, tak boleh lebih lah. Contoh tajuk projek, tajuk LPKT. Contoh pembinaan sistem pemantauan kerosakan ni adalah contoh yang lemah, terlalu pendek. Contoh yang lemah lain adalah yang ni, sistem pemantauan kerosakan berkesan dengan menggunakan kaedah analisa mod kegagalan dan pengesahan dan analisa punca akar ataupun RCA untuk peralatan mechanical industry. Yang ni terlalu panjang, lemah juga. Contoh tajuk LPKT yang baik adalah sistem pemantauan kerosakan automatik bagi peralatan mechanical industry. Yang ni contoh yang baik lah. Ini contoh lain. Ini saya lihat contoh daripada NOS IT Network, CU yang kedua, Server Maintenance Administration. Tajuk projek dia
penyelenggaraan server domain controller di syarikat ABC Sdn Bhd. Ini contoh tajuk projek ni. Kemudian kandangan abstrak tak boleh lebih satu muka surat. Abstrak ni abstrak projek tu lah, tak boleh lebih satu muka surat. Menerangkan berkenaan dengan ringkasan keseluruhan projek, mesti terdapat tajuk projek dalam tu. Kalau boleh terangkan pemboleh ubah yang berkaitan ataupun instrumen yang digunakan, sampel-sampel yang telah digunakan, jenis-jenis analisa data, implikasi dan juga cadangan. Dalam ruangan pendahuluan perlu memberitahu mengenai dengan pengenalan projek, penyataan masalah, objektif. Biasanya objektif ni tak lebih 3, limitation, kepentingan dan juga rumusan kepada projek. Kajian literatur adalah kajian-kajian yang dilaksanakan untuk buat projek itu. Contoh konsep kajian, definisi konsep, kajian penemuan dan pemboleh ubah, dan juga teori-teori yang berkaitan dengan kajian literatur tersebut. Metodologi kajian ni jika ada buat kajian tu mesti ada jenis uji kajian dibuat, jenis kajian kuantitatif yang dibuat. Kalau buat secara kuantitatif ataupun buat kajian secara kualitatif, ataupun buat projek berdasarkan pemerhatian ataupun pengumpulan data. Analisa kena bagi tahu kaedah analisa, keputusan analisa, penilaian hasil analisa dan juga perbandingan. Perbincangan, cadangan dan kesimpulan. Jadi dalam perbincangan, cadangan dan kesimpulan boleh masukkan penemuan-penemuan daripada projek tersebut, buat bandingan-bandingan dengan projek-projek lain. Contohnya kelebihan projek tersebut, mungkin kelemahan projek tersebut dan juga rumusan. Untuk rujukan biasanya daripada buku lah, ataupun laporan projek, bukan daripada laman web lah. Okey, kalau daripada laman web ni cepat sangat berubah. Kalau buku ni memang fix kan, printed. Lampiran yang biasanya yang perlulah, borang-borang yang berkaitan, borang yang telah diisi tu kan, scan semula lah borang tu, surat-surat ataupun memo-memo yang berkaitan, gambar, video boleh masukkan dalam kalau zaman sekarang ni masukkan dalam USB thumb drive. Okey, pembentangan LPKT. LPKT ni kita kena buat presentation, kena sediakan slide tidak lebih 20 muka surat, 20 slide, tak boleh lebih. Pembentangan boleh dibuat dalam masa 30 minit dan 10 minit untuk sesi soal jawab. Pemarkahan. Untuk pemarkahan, LPKT ni 70% markah keseluruhan, pembentangan markah 15% dan juga soal jawab 15%. Jadi untuk lulus LPKT 45% markah minimum, pembentangan 10 markah dan soal jawab 5 markah. Dan markah lulus minimum untuk LPKT ni termasuk pembentangan dan soal jawab adalah 60 markah minimum.